Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang sudi singgah di channel ini. Bagi yang pertama kali singgah ke channel ini, yang melihat video saya ini, saya perkenalkan diri, saya Cik Zul. Saya merupakan seorang guru geografi dan sejarah. Jadi video kali ini adalah sambungan daripada video yang lepas dalam tajuk bab 2 geografi tingkatan 1 kedudukan relatif. Jadi hari ini saya akan explain terus kepada tajuk 2.2 yaitu latitude dan longitude. Latitude, longitude. Ini berkenaan dengan tajuk kedudukan juga, sambungan daripada tajuk sebelum ini, kedudukan relatif. Jadi tanpa buang masa lagi, saya akan terus explain menggunakan screen recording ini. Jadi sebelum kita mula, saya harap anda dapat buka buku teks. Jadi sebab saya hanya gunakan buku teks ini sebagai rujukan dan sebagai panduan. Jadi kita gunakan buku teks ini semaksimumnya. Jika anda belajar dari rumah, bolehlah buka buku teks ini. Kalau tidak buku teks yang fizikal ini, boleh download. Google saja, buku teks KSSM Geografi PDF. Jadi banyak link untuk download buku teks ini. Percuma saja, gratis bilang orang. Jadi gunakan sebaiknya. Tanpa buang masa lagi, kita teruskan kepada tajuk latitude dan longitude. Screen ini kita rujuk kepada buku teks kita. Jadi kita pergi kepada apakah yang dimaksudkan dengan latitude dan longitude. Kita rujuk kepada buku teks kita. Latitude ialah garisan yang dilukis secara melintang atau mendatar pada globe atau peta atlas. Jadi garisan yang dilukis secara melintang, melintang ataupun mendatar. Jadi garisan ini bukannya ada di permukaan bumi, dia hanya ada pada globe atau peta sahaja. Jadi itu garisan itu ada dia punya kegunaannya, nanti saya terangkan. Itu nama dia garisan latitude. Contohnya kita rujuk kepada buku teks ini. Tengok di sini ada dibagi contoh. Latitude. Garisan ini yang melintang ini dinamakan sebagai latitude. Ini nama dia latitude. Melintang dari barat ke timur, timur ke barat semuanya. Dari ada 180 garisan macam ni. Yang terdapat pada globe. And then kita terus kepada tajuk yang kedua ini, yaitu part kedua, yaitu hemisfera utara dan hemisfera selatan. Jadi latitude kosong, atau garisan khatulistiwa membagikan bumi kepada hemisfera utara dan juga hemisfera selatan. Jadi yang tengah-tengah nih, garisan latitude paling tengah ini, ini kosong darjah. Dia membagikan bumi ini ke atas dan bawah, utara dan selatan, kepada dua hemisfera. Hemisfera ini maksudnya separa lah, sebahagian. Jadi yang di atas ni adalah hemisfera utara, bawah ni hemisfera selatan. Jadi itulah garisan khatulistiwa ni menjadi pembahagi. Jadi bumi ini kita bagi dua. Satu pecahan ke atas hemisfera utara, satu pecahan ke bawah hemisfera selatan. Jadi kita Malaysia ni, tengok Malaysia ni kecil, kan? Kita ni masuk kategori mana ni? Utara ke selatan? Kita adalah berada di hemisfera utara. Alright, kita pergi kepada yang ketiga pula. Ini saya guna buku teks ni ya. Setiap latitude diberi nilai 0 hingga 90 darjah dan 0 hingga 90 darjah yang diukur dari selatan, yang diukur daripada pusat bumi. Contoh, dari 0 ni naik ke atas 0 darjah, 10 darjah sampailah 90 darjah. Di bawah pula dari 0 turun ke bawah 10 darjah, 20 sampai 50 dan 90 darjah selatan. Jadi 0 darjah sampai 90 darjah utara, 0 darjah sampai 90 hingga 90 darjah selatan. Jadi sampai ke utara ada 90, sampai ke selatan ada 90 juga. Jadi semuanya 180. Jadi maksudnya kita ada 180
garisan latitude. Sini. Oke. 90 ke utara, 90 ke selatan. Alright. And then terdapat 5 garisan latitude utama. Latitude utama, walaupun ada 180 garisan, tapi hanya 5 saja yang diberi nama. Kenapa ia diberi nama? Case-nya sama juga macam yang arah mata angin sebelum ini kita bincang. Ada 360 darjah, 360 arah. 360 itu bearing lah, tapi daripada semua bearing itu, hanya 8 saja yang diberi nama yang khas. Contohnya 0 darjah utara kan 90 darjah, timur 180, selatan 270, barat. Jadi kenapa itu dibagi nama? Mungkin sebab dia yang penting, yang umum, yang orang tahu kan. Jadi jadikan sebagai, maksudnya sebagai apa ya? Sebagai penanda. Dah kan kita mau bagi 360 nama kan untuk setiap bearing. Jadi sama juga dengan garisan Arktik nih. Dia diberikan nama sebab ini menunjukkan kawasan dan juga ciri iklim dia. Maksudnya tempat yang berada di garisan Arktik, Sartan, Khatulistiwa. Jadi Antartik ini mereka mempunyai ciri dan iklim yang berbeza. Jadi itu tajuk itu cuaca dan iklim nanti kita akan bincang di bab yang akan datang. Saya tidak akan huraikan di sini. Cuma kita perlu ingat garisan latitude ini ada 5 yang utama yang kita perlu hafal. Di 66,5 darjah utara namanya garisan Arktik di atas. 23,5 darjah utara garisan Sartan, dan 0 darjah garisan Khatulistiwa di tengah-tengah ekuator, dan 23 darjah selatan garisan Jadi, dan juga 66 darjah selatan garisan Antartik. Jadi saya ulang, garisan Arktik, garisan Sartan, garisan Khatulistiwa, garisan Jadi, dan garisan Antartik. Kalau Anda tidak mampu hafal nih nomor semua, ya ingat nama nih saja pun kira cukup sudah sebenarnya. Sudah tuh. Jadi lepas ini saya akan terangkan pula tentang longitude. Tadi saya jelaskan tentang garisan latitude. Saya sudah mention tadi ada 5 latitude utama yang diberi nama. 5 saja daripada 180 garisan tuh, 110 darjah itu ada 5 garisan latitude nih yang diberi nama. Kenapa? Persoalannya kenapa? Sama aja macam case sebelum ini kan, apa yang arah mata angin. Kita ada bearing ada 360 darjah. Tapi kenapa 8 itu saja diberi nama? Sebab dia utama. Jadi kalau dalam bab ini pula latitude kenapa dia diberi nama? Sebab garisan itu, contohnya garisan Arktik, di utara. Jadi, itu menunjukkan kawasan dan juga ciri iklim. Maksudnya kawasan yang berada di negara yang berada di garisan Arktik, Sartan, Khatulistiwa, Jadi, Antartik, iklimnya berbeza. Dia ada ciri iklimnya yang sama, ada yang berbeza. Jadi dia sebenarnya mewakili iklim, ciri iklim. Itu benda ini saya tidak akan bahas di sini, jadi kita akan bincang di tajuk yang akan datang. Kita akan belajar cuaca dan iklim di Malaysia dan juga di dunia. Apa bezanya negara berada di garisan Sartan dengan Khatulistiwa? Apa bezanya dengan iklim di negara yang berada di garisan Arktik? Itu maksudnya. Jadi kita untuk tajuk ini wajib hafal nih sebenarnya 5 jenis garisan nih. Arktik, Sartan, Khatulistiwa, Jadi, Antartik. Selalu kita dengar di TV kan, mana-mana National Geographic, kita nampak penguin kan di garisan di kutub utara, dipanggil sebagai Arktik. Jadi itu adalah berada di kawasan garisan Arktik. Itu nanti kita bincang. Jadi lepas ini saya akan terangkan pula apa itu garisan longitude. Kalau tadi latitude mendatar, kalau longitude macam mana? Mestilah menegakkan. Saya akan semua boleh rujuk buku teks, kita sama-sama rujuk buku teks dan sambil dengar saya terangkan. Guys, jadi sekarang kita pergi ke tajuk bagian longitude, garisan longitude, long panjang. Ingat. Kalau tadi latitude, datar kan. Jadi dia melintang dan mendatar. Kalau longitude ini pula dia sebaliknya. Dia menegak. Long. Jadi garisan latitude, garisan longitude ialah garisan yang dilukis secara menegak dari kutub utara ke kutub selatan.
selatan. Kalau latitude tadi melintang dari barat ke timur, timur ke barat. Dan longitude pula, dia sebaliknya, dari menegak dari utara ke selatan. Oke. Jadi garisan longitude ini, juga dilukis di atas peta ataupun globe. Garisan longitude ini pula yang membahagikan antara barat dengan timur. Pecah dua bumi ini. Macam tadi garisan latitude pecah atas dan bawah kan, utara dan selatan. Yang membahagikannya adalah garisan khatulistiwa. Tapi kalau longitude pula yang membagikan bumi timur dan barat. Mana ini katakan barat, mana katakan timur. Jadi garisan nih, garisan longitude ini yang membagikan antara timur dan barat. Contoh di sini ini garisan longitude juga. Di sebelah ini pun garisan longitude bumi kan sfera kan, ada sebelahnya kan. Jadi inilah yang membagikan antara barat dan timur. Kita Malaysia, kita berada di bagian timur. Asia nih semua di bagian timur. Sampai Eropa apa semua tuh itu adalah Eropa, Amerika itu semua adalah bagian barat. Alright, kita pergi kepada poin kedua. Sebelum kita begini, garisan tarik antara bangsa 180 darjah timur dan barat selari dengan garisan meridian pangkal. Yang di depan ini nama dia garisan meridian pangkal. Jadi kenapa nama dia meridian? Itu nanti saya akan cerita sebentar lagi. Di sini pula di sebelahnya ini, garisan 180 darjah timur dan barat. Kenapa pula? Kalau macam tadi latitude dari kosong naik ke atas darjah utara kan, ke bawah darjah selatan. Tapi kalau longitude pula, di sini garisan meridian nih, kosong darjah di sini, 180 darjah ke barat, 180 darjah ke timur. Dan akhirnya berjumpa di 180 darjah timur dan 180 darjah barat. Jadi di depan garisan meridian pangkal, di belakangnya pula, di sebalik bumi ini, garisan tarik antara bangsa. Ini kita tengok contohnya. Depan ini garisan meridian pangkal, belakang ini garisan tarik antara bangsa. Jadi garisan meridian pangkal ini ataupun GMP ini pula juga dikenali sebagai garisan meridian Greenwich. Kenapa Greenwich? Kejap nanti saya terangkan. Tapi kepada garisan tarik antara bangsa GTA. Tadi GMP, sekarang GTA. 180 darjah timur atau 180 darjah barat yang selari dengan garisan meridian pangkal GMP. GTA memisahkan tarik dan waktu di bumi. Tarik dan waktu di sebelah timur sehari lebih awal daripada sebelah barat. Maksudnya di timur nih, kalau kita hari Isnin, di barat masih hari Ahad. Maksudnya kita bagian timur nih cepat sehari berbanding di barat. Macam mana mau tahu? Jadi garisan inilah yang membezakan. Jadi negara yang berada di kawasan bagian timur nih, longitude bagian timur, kita sehari lebih tarik kita punya tarik sehari lebih awal daripada mereka. Kenapa? Sebab matahari terbit daripada arah barat, bumi berputar dari timur, bumi berputar dari barat ke timur. Jadi timur yang duluan, siang. Jadi make sense lah kan kenapa kita sehari lebih awal daripada mereka. Jadi bila timur nih menghadap matahari, kita sudah siang, tapi barat masih malam. Jadi maksudnya memang logik lah kan, kita sehari lebih awal. Timur nih sehari lebih awal berbanding di barat. Alright. Jadi secara umumnya kita tengok ini semuanya. Di depan ialah garisan meridian pangkal GMP kosong darjah. Dari kosong gerak ke barat, kosong sampailah 90 darjah barat sampai 180 darjah barat. Lepas tu ke timur pula, ke kiri, kosong darjah timur sampai 90 darjah timur sampai 180 darjah timur. Alright. Jadi inilah berkaitan dengan garisan longitude. Harap semua faham. Kalau saya cakap laju sangat, boleh pause video ini. Alright. Sekarang kita lihat pula bagaimana jika bumi ini yang sfera ini kita hamparkan. Kita kasih rata, ditunjukkan dalam bentuk atlas begini, peta bumi macam ini. Jadi garisan yang melintang ini
Oke, garisan yang melintang. Oke, sekejap saya kasih besar lo mouse nih. Oke, nah, supaya senang saya tunjuk. Oke, alright. Nah, jadi garisan yang melintang ini, oke, melintang, oke, dari timur ke barat, itu nama dia garisan latitude. Oke, latitude. Nah, 0 darjah, oke, sampai 90 darjah. Oke, kalau ke bawah darjah selatan, 0, oke, ke atas darjah utara. Oke. Dan garisan yang menegak dari atas ke bawah nih. Oke, menegak dari atas ke bawah ini. Contoh ini 0 darjah. Oke, nama dia garisan meridian pangkal. Jadi ke timur 100, oke, 90 180 darjah timur. Oke, ke barat pula 90 hingga 180 darjah barat. Jadi garisan ini pula yang ini 180 nama dia garisan tarik antarabangsa. Seperti yang saya cakap tadi, oke, garisan meridian pangkal sebagai titik pembahagi ke antara timur dan barat, oke, 0 darjah di sini. Jadi sebelah ke kanan nih itu adalah barat, ke kiri adalah timur. Jadi garisan tarik antarabangsa ini pula garisan yang membezakan tarik. Jadi kawasan kita nih yang timur ini adalah timur. Kita tarik kita sehari lebih awal daripada yang di barat. Maksudnya, macam Australia, New Zealand sini, kita Asia, Malaysia nih, kita sehari sebenarnya lebih awal daripada orang-orang yang berada di Amerika, Eropa semua tuh. So mereka berada di barat. Jadi kita kena ingat, jadi kesimpulannya, latitude, ingat 5, Arktik, Sartan, Khatulistiwa, Jadi, dan Antartik. Dan kalau garisan longitude pula, ingat 2, yaitu garisan meridian pangkal dan juga garisan tarik antara bangsa. Alright, oke. Oke, tadi saya akan terangkan kan, kenapa dinamakan sebagai meridian Greenwich. Oke, meridian ini ialah garisan longitude, garisan longitude. Jadi kita ada satu istilah itu prime meridian utama. Jadi pada tahun 1853 kalau tidak silap, ahli negara-negara maritim nih, mereka nih contohnya macam negara maritim British, Prancis, contoh negara-negara imperialis itu semua, mereka buat peta dunia sendiri. Jadi mereka buat peta dunia, orang buat garisan longitude, latitude. Jadi 0 darjah itu permulaannya tuh, garisan longitude yang membagikan timur dan barat ikut tempat mereka. Contoh Prancis, dia ada meridian sendiri. Dia kira 0 darjah itu dari Prancis. Tapi kita, jadi mereka sudah surat suara pada pada tahun 18, saya cek balik 1884. Mereka sudah buat conference. Mereka telah bersetuju bahwa prime meridian utama bumi kita, peta bumi kita ialah di England, di Greenwich. Greenwich itu nama tempat di England. Di sana terletak balai cerap, di Raja England. Di sana saintis berkumpul, orang buat peta dunia. Orang bagikan di situ, orang tetapkan sudah. Di situ adalah garisan longitude 0 darjah, prime meridian. Jadi ke barat darjah barat, ke timur darjah timur. Jadi di situ adalah yang membagikan antara bahagian timur dan juga bahagian barat. Sebab nama dia meridian Greenwich. Sebab tempatnya berada di mana? Di Greenwich, England. Jadi itu sebagai pengetahuan am saja, tidak ditanya pun dalam exam. Jadi kalau untuk level kamu nih, dia akan tanyalah 2 jenis garisan itu saja tadi. GMP, garisan meridian pangkal ini starting point dan juga GTA, garisan tarik antara bangsa. Oke guys, jadi sebagai rumusan, lebih baik kita buat imbas kembali ini dalam bentuk latihan. Jadi kita tengok nih latihan di buku teks ini. Teka silang kata, yang melintang, melintang. Latitude. Latitude terpanjang apa? Khatulistiwa. Latitude terpanjang khatulistiwa. Latitude 2/3 darjah selatan. Apa nama dia? Nomor 2. Garisan Jadi, JADI. Kan? Dan yang ketiga, garisan yang latitude yang terletak di antara garisan khatulistiwa dan juga Arktik. Garisan apa?
Katulistiwa, lepas tu di atas tu Arktik. Apa di tengah-tengah? Jawapannya ialah garisan Sartan. S-A-R-T-A-N. Sartan, bukan syaitan. Sartan. Okey. Tengok yang menegak pula, yang menegak. Soalan nombor 4. Garisan Greenwich terletak berhampiran dengan ibu negara England. Di mana ibu negara England? London, 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 England. Latitud utama paling selatan. Latitud utama yang paling selatan nomor 5. Kalau utara Arktikan. Jadi yang selatan Antartik. A-N-T-A-R-T-I-K, Antartik. Dan terakhir latitud 6 66 darjah utara. Arktik. 66 paling atas ada darjah utara kan? Yang bagian atas Arktik. A-R-T-I-K. Dan kita pergi kepada latitude dan longitude. Macam mana menentukan kedudukan? Berdasarkan latitude dan juga longitude. Jadi kedudukan ni persilangan antara latitude dengan longitude, itulah kita punya kedudukan. Contoh kita ambil, ini J, sudah dibagi contoh kan J. Mana huruf J? J. Garisan dia punya latitude, garisan melintang dia ialah 40 darjah utara. Lepas tu dia punya longitude pula 55 darjah barat. Jadi kita tulis utara dulu lah, darjah utara dulu baru darjah barat. Kita tengok. Dan L pula, kita tengok contoh L. L. Dia punya berapa darjah utara? Dia punya latitude. Latitude utara ya 40 darjah utara. 40 darjah utara. Lepas tu dia punya longitude 25 darjah timur. Jadi L ini berada di 40 darjah utara. Dia berada di sebelah utara, hemisfera utara. Dan juga dia berada di bahagian timur bumi, 25 darjah timur. Jadi yang lain Anda boleh jawab sendiri di buku teks Anda. Saya harap Anda semuanya faham dan saya yakin Anda semua faham. Mudah saja tajuk ini. Tapi jangan pula terbalik. Ini selalu orang silap nih. Dia jawab betul, tapi itulah dia tulis dia punya barat dulu baru dia punya utara tuh. Barat timur baru utara selatan. Sepatutnya kita kena tulis dulu dia punya latitude utara atau selatan, baru dia punya longitude timur atau barat. Jangan terbalik. Salah tuh kalau balik. Alright. Ini pula kita rujuk kepada dalam konteks Malaysia pula. Contoh. Kita ambil daripada contoh di Y ni. Y ni macam mana ni? Macam area Sandakan ni. Y. Berapa dia punya latitude? Berapa darjah utara? Kita tengok. Berapa darjah utara dia? Kosong. Di sini 5 darjah utara. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia berada di Y ini 6 darjah utara. Berapa longitude-nya? 115, 16, 17, 18. Jadi 6 darjah utara. 118 darjah timur. Jadi kita sedikit ke utara, 6 darjah ke utara dan 118 darjah ke timur. Itu Y. Kita pergi kepada contoh kedua pula. Kita ambil ni V. Yang V ni. V ni di negeri Johor. Jadi dari segi latitude, berapa darjah utara? Sini kosong kan garisan khatulistiwa. Kosong, 1 darjah, 2 darjah. 2 darjah utara. Lepas tu berapa pula dia punya longitude? Longitude dia ialah 100, 101, 102, 103, 104. Jadi 104. Jadi dia punya kedudukan ialah 2 darjah utara dan 104 darjah timur. Jadi maksudnya kita Malaysia ni, kita berada di antara 100 hingga 120 darjah timur. Kita sangat jauh ke timur sebenarnya. Tapi dari garisan khatulistiwa kita cuma sedikit saja ke utara, hemisfera utara. Jadi ini pun saya harap Anda faham juga, mudah saja. Jadi jawab latihan ini ya di buku teks sebagai latihan pengukuhan Anda. Itu tadi penerangan tentang
Oke, longitude. Jadi serumnya latitude dan longitude. Ingat saja, latitude melintang, lintang gini, longitude menegak. Jadi kalau biasa pelajar saya di kelas tuh senang ingat guna tangan ya. Latitude, longitude. Latitude, longitude. Buat tangan jadi lebih ingat lagi lah. Jadi supaya tidak keliru antara latitude dengan longitude, selalu terbalik tuh, dua ya kan. Jadi emang senang untuk terbalik tuh jawaban Anda. Jadi ingat, kalau dalam exam tuh buat tangan macam ini, latitude, longitude, long, panjang. Jadi jangan terbalik ya. Jadi secara kesimpulannya, latitude ada 5 kena ingat, Arktik, Sardan, kita ada Khatulistiwa, Lisan Jadi, dan juga Antartika, Antartik. Kalau longitude pula ingat 2, yaitu GMP, garisan meridian pangkal, dan juga GPA, garisan tarik antara bangsa. Apa fungsi GMP? Membahagikan antara timur dan barat. Situ 0 darjah, 0 darjah ke timur, 0 darjah ke barat. Dan GTA pula garisan tarik antara bangsa, garisan yang membezakan tarik. Di sebelah timur sehari lebih awal berbanding di sebelah barat. Jadi sampai sini saja video saya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada info yang saya salah ataupun kurang tepat, saya sampaikan, boleh beritahu melalui ruangan komen di bawah. Ataupun mungkin ada yang kurang paham, perlu penjelasan lebih lanjut lagi, Anda boleh tanya guru-guru Anda, WhatsApp saja guru-guru Anda, sebaiknya lah, ataupun Anda boleh juga type di bawah, soalan Anda mana yang Anda kurang paham. Jadi misalnya sampai di sini saja, harap-harap ada manfaatnya untuk Anda semua, yang belajar di rumah, yang ulang kaji melalui YouTube ini. Saya doakan Anda semua berjaya dalam pelajaran. Kita jumpa lagi di bab 3 pula, geografi nanti. Geografi dan 1, bab 3. Alright, see you.